Berinfak sebelum datangnya hari kiamat. Arahan ketujuh untuk orang beriman. Surah Al-Baqarah ayat 254. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu. Wahai orang beriman, anfiqu. Mana infak ini bukan sekali, berkali-kali, banyak kali. Pasal dia datang dalam keadaan jauh. Anfik satu lah. Bila anfiku, maknanya banyak kali nak infak. Apa yang kita nak infakkan? Mimma razaqnakum, daripada rezeki yang kami kurniakan kepada kamu. Mana kata ini bukan betul punya. Betul yang ada pada kita itu Allah Ta'ala pinjam. Dipinjamkan kepada kita sementara waktu. Allah bagi balik. Bulan ni habis dah. Habis? Habis tidak balik. Ini baru sekarang dah habis dah. Tak boleh habis dah. Awak pincin tu baru esok lusa. 20 ke 21? 21. Tapi bulan ni awal ikut. Saya pusat. Tuan-tuan itu tarik. Ada orang hujung bulan. Mimma razaqnakum. Jadi Allah Ta'ala sebut harta yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Mana betul itu bukan kita punya. Allah Ta'ala pinjamkan, letak sekejap dekat kita. Ada yang Allah Ta'ala letak banyak. Boleh buat apa saja. Rumah dia pun 22 juta. Pening ke? Orang sampai ni kalau orang masjid apa tak kena aku dah tahu. Sampai ni dulu tengok. Ada yang Allah Ta'ala uji manusia ni dengan duit yang banyak. Bingung duit dia. Mana dia letak? Sumber dapatnya dan mana dia letak? Min qabli an ya'tiya yaum, sebelum datang kepada kamu hari. Kalau banyak jamak ayat, macam kita kan yaumiyan, hari-hari. Berapa hari kamu sana? Salasa ayyam, 3 hari. Tapi Allah Ta'ala datangkan dalam ayat ni satu. Sebelum datang kepada kamu 1 hari. Saya lalu hari-hari bertahun-tahun dah. Tuan-tuan lalu hari-hari dah tahun-tahun dah. Belum ada hari yang luar biasa kan? Ada? Hari Isnin, hari Selasa, hari Rabu, hari Khamis, hari Jumaat, hari Sabtu, hari Ahad. Yang itu tak ada. Pasal yang ini yaumiyan, hari-hari kita. Bila Al-Quran menyebut min qabli an ya'tiya yaumun, mana satu hari yang sangat menggerunkan manusia. Sifat hari itu Allah Ta'ala terang, la bai'un fihi, tak ada jual beli. Nak boskan balik tak boleh. Patah balik belakang tak boleh. La bai'un. Peristiwa patah balik belakang ni cukup banyak lah tuan. Ayat yang sering kita dengar, hari Khamis, hari pagi Jumaat, walau tara idil mujrimuna nakisu rusihim inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na. Cerita tu orang yang dah duduk belah sana tu,
Dia cerita pada Allah, Rabbana, wahai Tuhan kami, absarna, kami tengok dah, wa sami'na, kami dengar dah. Apa dia? Tengok penderitaan manusia yang balik pada Allah dalam keadaan melakukan perkara yang tidak diredai oleh Allah Ta'ala. Kami tengok dah, kami dengar dah. Apa permintaannya? Farji'na, balikkan kami. Kemudian ayat yang lain, izukifu ala nar, bila manusia tu Allah Ta'ala hadapkan mereka kepada api neraka, farji'na, minta balik ke dunia. Tak dapat. La bai'un fihi, hari tu dah tak ada jual beli. Nak tawar-menawar tak boleh. Tuhan tak kata tawar-menawar. Pasal tawar-menawar ni orang tak apa faham apa dia tawar-menawar. Tapi kalau la bai'un fi, baik jual beli, itu orang faham. Tak ada dah jual beli. Nak tawar, boleh tak saya balik semula, boleh tak panjangkan umur saya walau sesaat, boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Tak boleh. Di akhirat pun sama juga. Kita akan kan hari di alam barzakh, lepas tu hari bangkit pula, lepas hari bangkit, hari mahsyar, lepas hari mahsyar datang pula hari hisab. Yaumul hisab. Yaumul hisab ni pun la bai'un fihi, tak ada jual beli pada ini. Nak patah balik dunia, dunia tak ada dah. Nak patah balik dah, hancur dah dunia. Allah Ta'ala hancurkan. Wala khullatu, tak ada dah persahabatan. Dulu dunia kami baik lagi. Saya sokong awak, awak sokong saya. Saya bantu awak, awak bantu saya. Saya suami awak, awak isteri saya. Saya bapa awak, awak anak saya. Ada dunia. Tiba hari itu, wala khullatu, tak ada dah persahabatan. Wala syafa'atun, tidak ada pertolongan. Maknanya Allah Ta'ala sebut dia nak bantu kita ni, infak kita pula. Sejauh mana kita berinfak? Tak mahu kita jadi pemurah macam Sayyidina Abu Bakar. Mahu? Tak mahu. Tak mahu kita jadi pemurah seperti Abdurrahman Auf. Tak mana salahnya? Tahu ke? Tak mahu kita pergi ke standard mengorbankan segala harta. Kalau itulah jalan yang selamat sekali di akhirat, apa lagi pilihan kita? Ada pilihan lain? Tak ada. Tapi tak mudah ni. Pasal apa? Nabi sebut, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Paling awal akan dihisab oleh Allah Ta'ala di hari akhirat besok, sembahyang. Iza salahat, bila baik sembahyangnya. Manakala selagi dalam konteks jati diri orang beriman itu tak ada lagi pada kita, sembahyang kita belum sempurna. Lepas sembahyang, benci Quran. Lepas sembahyang, benci. Yang kita benci, satu benda. Faham ke? Tinggal nyanyok. Kita bukan benci semua Islam ni. Tak ada. Tuan-tuan benci semua Islam ni? Tidak. Kita beramal lagi dengan Islam. Tapi ada benda yang kita benci. Pasal apa kita benci Islam tu? Pasal sembahyang kita tak ada. Pasal apa kita tak jadi pemurah? Sembahyang kita buat yang wajib. Orang ustaz kata baca Fatihah pun cukup. Waladhdallin, amin, Allahu akbar. Nak jadi pemurah macam mana? Surah pendek inna a'tayna pun tak nak baca. Faham ke? Cerita tu panjang kan sembahyang. Inna a'tayna. Bukan salah baca inna a'tayna. Boleh je baca inna a'tayna. Tapi jangan baca sekali, baca 10 kali. Saya tak habis banyak ustaz. Saya habis qul huwallahu ahad. Okey.
Baca 10 kali tu Allah. Tengok lepas semayang apa nak jadi dengan kita. Mesti jadi pemurah. Faham? Tuan-tuan heran ni. Tengokkan formula semayang ni. Tuan-tuan, orang muhajirin ni dengan Nabi kan? Dia semayang dari Mekah tahun ke-10 kenabian, 11, 12, 13 Hijrah. 3 tahun. Kemudian semayang lagi di Madinah tahun pertama. Tahun kedua datang Badar tu. Tengoknya macam mana semayang di belakang Nabi. Manusia yang semayang di belakang Nabi. Nabi merehatkan para sahabat, nak tanya macam mana pendapat mereka. Sayyidina Abu Bakar kata, ya Rasulullah teruskan. Yang 5 tahun semayang. Kita berapa tahun semayang? Sejak kena semayang berapa tahun? Berapa tahu jawab ke? 40, 50, 60 tahun? Lepas pencen baru semayang. Tu tak sikit lah. Sahabat Nabi ni baru 95 tahun, menunjukkan ketaatan yang luar biasa kepada Nabi ketika perang Badar berlaku. Tak apalah, sahabat Nabi yang 5 tahun dah semayang. Lepas semayang taat pada Nabi, lepas semayang taat pada Nabi. Bila kata pula, ya Rasulullah, ngapa rupi ni kan? Tak ada benci Islam. Pasal apa? Semayang mereka tamam, sempurna. Muhajirin ni baru 2 tahun semayang. Masuk tahun kedua. Tahun pertama, masuk tahun kedua. Datang Badar tu. Lepas Sayyidina Abu Bakar jawab, Nabi tanya, macam mana? Kamu nak terus ke tak? Terus. Sayyidina Umar terus. Sayyidina Ali terus. Lalu Nabi tanya, apa pendapat kamu? Tanya orang Ansar. Bang Miqdad. Miqdad kata apa? Ya Rasulullah, ni baru setahun lebih semayang ni. Kami tidak akan mengatakan macam mana Bani Israel mengatakan kepada Nabi-Nya, pergilah kamu dengan Tuhan kamu, peranglah, kami duduk sini. Kami akan kata kepada kamu, ya Rasulullah, mari kita perang bersama. Baru setahun lebih sikit semayang. Tapi ketaatan kepada Rasulullah itu hebat. Mana Nabi tarbiyah mereka ni? Semayang. Kita hari ni lepas semayang benci Islam. Ya Allah tak nak punya kita benci. Bukan banyak, satu je. Pasal apa? Dalam semayang pun yang tak ada satu tu lah. Kalau dalam semayang kita tak ada satu benda, luar semayang kita benci Allah Ta'ala ni satu lah. Kalau kurang dalam beberapa perkara, dalam semayang kita ada beberapa perkara yang tidak sempurna. Jawab seorang lagi, Sa'ad bin Mu'az, dengan jawapan agung. Ya Rasulullah, kami dimuliakan dengan kebenaran yang kamu bawa. Jangankan ke Badar, baril rimat, kami siap untuk kamu. Badar 3 hari naik untuk turun untuk. Baril rimat 1 kota 5 hari naik untuk turun untuk. 5 hari. Kalau kamu terjun ke laut, ya Rasulullah, kami akan terjun bersama kamu merenangi lautan itu. Baru setahun lebih semayang, tapi ketaatan hebat. Kita pun minta. Tak jadi. Seorang sahabat Nabi semayang. Nabi panggil tak. Marratain, lagi sekali. Mayang. Panggil pula. Marratain, lagi sekali. Tang itu Nabi kala sungguh bak semayang ni. Kita sambil lewa je. Itu sebab lepas semayang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benci Islam, begitu. Kita mesti lepas semayang ni, tak ada satu yang Quran punya kita benci. Tak ada satu. Lepas semayang, tak ada satu sunnah Nabi yang kita benci. Tak ada. Itu standard semayang yang kita nak capai.
Kalau masih ada lagi kebencian, periksa sembahyang anda. Takkan nak salahkan orang. Pasal apa awak tak ngaji malam ni di masjid apa? Ustaz Wan datang, mana boleh? Apa pasal Ustaz Wan? Takkan nak salahkan orang. Salah diri sendiri kan? Tamanya salah tu, sembahyang kamu tu salah. Tak sempurna. Selagi tidak sempurna sembahyang kita, tuan-tuan, selagi itu ada benci terhadap Islam. Kita tak jadi satu orang yang pemurah. Tengok sembahyang kita. Nabi tu, dia baca Fatihah, dia baca 3 surah. Sahabat Nabi ikut belakang, Ibn Abbas. Sahabat Nabi ikut belakang, Huzaifah bin Yaman. Sahabat Nabi ikut belakang, Muaz bin Jabal. Tengok mereka, hebat. Nabi baca surah Fatihah, 3 surah. 3 surah apa? 3 surah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Ini standard sembahyang malam Nabi. Bangun 5.30 ke kalau jenis standard Robin ni? Bangun 5.30. Kita ni standard 5.30 lah. Qul huwallahu ahad. Itu sebab jadi Robin. Imam An-Nawawi cerita dalam kitab di Al-Zakat. Elok kita ni buka supaya nak menyemak sembahyang kita. Kadar berdiri Nabi, qiyam Nabi dengan rukuk Nabi adalah sama. Kadar rukuk Nabi dengan i'tidal Nabi adalah sama. Baca Fatihah surah 3 tadi, kemudian rukuk pula sama, i'tidal pula sama tempoh dia. Kita ni dari Tok Bilal, Ketuk Imam, Ketuk Siap, semua nak habis cepat. Bukan masjid ni lah, masjid lain. Masjid ni tak masuk pula. Kalau sembahyang sunat subuh, kau bagi laluan. Tok Bilal ni, dia pegang, dia berkuasa nak iqamat tu dia. Bagilah masa orang nak doa. Pasal orang tahu, orang ngaji ni, azan, antara azan dan iqamat, ada waktu yang afdal berdoa. Bagilah laluan. Ustaz, sekarang ni subuh lambat. Tak apa. Yang lambat, yang rasa kalau masjid ni lambat, pergi. Mesti cari masjid cepat. Tak ada susah. Tapi sini bagi masa. Pasal apa? Orang mengaji mereka. Kalau tuan-tuan yang mengaji tidak diberi kesempatan untuk berdoa antara azan dan iqamat, nak habis cepat ni. Tu bila kita nak iqamat. Tengok orang ada sembahyang. Kalau dia sembahyang sunat pula ada satu surah. Habis jadi sunat dia pun berdiri. Tak ada. Wow, terus iqamat. Kau tengoklah makmum tengah buat apa. Bagilah Tuhan. Tu imam dia pula mikrofon, kira dah habis cepat. Kalau sembahyang tak ada bunyi qul huwallahu ahad, inna a'tayna, qul huwallahu ahad. Sebab bila kita berjemaah dalam keadaan demikian sifatnya, jadi opini. Sampai sembahyang ada benda lagi kita benci pada Islam. Kemudian Anas bin Malik, habis Nabi wafat, dia pun menjadi imam. Antaranya dia pun sembahyang. Bila dia rukuk, ini Imam Nawawi cerita dalam kitab Al-Zakat ni. Bila Anas rukuk, jemaah dia kata apa? Anas ni lupa kot. Lepas ni nak buat apa? Lepas tu dia i'tidal. Bila dia i'tidal, jemaah kata apa? Lupa kot Anas ni. Lepas ni nak buat apa? Dia sujud. Punya nama. Lepas tu habis sembahyang, orang tanya, pasal apa kamu lama dalam semua keadaan? Anas kata, inilah sembahyang Nabi SAW. Kita ada. Saya ada. Tuan-tuan ada. Macam-macam ada. Waladhalin. Amin. Napah itu juga. Allahu Akbar. Subhana Rabbiyal Azim. Napah itu juga. Sami Allahu liman hamidah. Napah itu juga. Allahu Akbar. Mana Tok Maninahnya? Sedangkan Ummu Salamah kata, orang tanya kan, sahabat-sahabat Nabi tanya ke Ummu Salamah, macam mana Nabi baca Fatihah ayatan
ayatan. Ummu Salamah kata, satu ayat, satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu, ambil nafas baru pula. Alhamdulillahirabbil alamin. Lepas nafas tu, ambil pula. Terus semayang ni mengah, semayang apa? Dia mesti tenang. Kesan dari semayang berlaku di luar semayang. Semayang yang tidak sempurna, luar pun tak sempurna. Penghayatan Islam kita, takut, tak berani. Ini sama yang kita berbetul. Saya kena berbetul sebenarnya saya. Yang cerita ni pun bukan lagi betul. Kadang sesak juga. Lalu senapih juga. Alhamdulillah. Walaupun dia berhenti lah. Dia tipu diri sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Napih tu juga Ar-Rahmanir-Rahim. Napih tu juga pasal sebenarnya tak ada bunyi. Main diam. Tak payah tipu diri sendiri. Sebab amalan di luar semayang menunjukkan macam mana watak semayang kita. Jenis orang yang melawan Islam ni, mana watak semayang dia tak betul. Tak payah cerita. Ini sama kita betul. Atau sebab mencari imam yang baik. Tanggungjawab. Semayang di masjid yang baik imamnya, tanggungjawab kita. Awak selalu dululah ke Setiawan. Mesti kalau dengan ngajar Setiawan, kira masbuk waktu tahiyat akhir. Sekali topi awal. Rupanya baca inna a'tayna kul huwallahu ahad. Apa yang you baca pendek tu? 250. Kalau bayar 1,500, Quran dia habis. 750. Inna a'tayna. Wal kafiruna humuz zalimun. Orang kafir itu termasuk dalam golongan orang-orang yang zalim. Berinfak adalah merupakan budaya dalam kehidupan orang yang beriman. Jadi mesti. Kalau tengok ayat awal-awal sekali. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dia tidak akan terasa nak berinfak ni pasal apa? Pasal dia rasa reta tu dia punya. Kita tak rasa reta tu dipinjamkan pada kita. Kita tak rasa. Bila kita rasa reta ni kita punya, kita usaha, dengan usaha kita tu maka dapat duit ni, tak mau kita berinfak. Jenis orang ni, hobi tu lah. Saya tanya satu makcik. Makcik siapa punya? Allah. Suami makcik? Allah. Ya. Betul jawapan. Boleh tak suami makcik kahwin seorang lagi? Diam tu. Tak kata apa. Kenapa pun diam makcik? Wah, gitu Pasal apa? Dia rasa abang tu dia punya. Mana boleh kongsi ustaz? Ada juga jawab, mana boleh kongsi ustaz? Rumah lain-lain mana ada kongsi? Ustaz tak faham. Tuan-tuan, bila kita kembali semuanya pada Allah, mesti kita mampu nak buat apa saja yang Allah suruh. Pasal apa? Semuanya Allah Ta'ala punya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mesti kembali kepada Allah Ta'ala. Tak ada satu pun dalam alam ni yang kita punya tu kita punya, tak ada. Dipinjamkan pada kita. Siapa nak kereta rosak? Jangan tanya soal. Kalau dah aku tak nak kereta rosak. Tapi kereta rosak juga kan. Diberi ujian oleh Allah Ta'ala rosak. Siapa nak sakit? Makan vitamin segenggam. Tapi sakit datang juga. Siapa nak angkat tangan? Seorang pun tak nak. Tapi datang juga sakit. Kita punya. Siapa nak rambut putih? Apa dia berkata? Rambut putih ni apa? Uban. Betul lah uban. Apa ni? Gangsa dah apa ni? Bronze. Bronze.
Siapa nak rambut putih? Seorang pun tak nak, tapi mari juga. Siapa nak sakit lutut? Kan? Lutut mari juga. Yang sakit lutut ada pula pedas semayang atas kursi pula. Allah Ta'ala letakkan. Pasal apa Allah Ta'ala letakkan semua ni? Pasal nak tunjuk pada kita, bukan hak kita tu. Diri kita tu bukan hak kita. Macam mana makcik? Okey kan? Okey makcik? Makcik okey je. Makcik ya? Jadi budaya orang beriman adalah untuk meletakkan budaya infak. Jadi salah satu jati diri dia. Itu sebab tuan-tuan, kalau tengok kepentingan infak ni, Sayyidina Abu Bakar bagi semua. Abu Bakar, Sayyidina Umar separuh, Abdul Rahman Auf separuh. Separuh hati. Rezeki yang dikurnia oleh Allah mesti diinfakkan. Itu sebab Nabi sebut apa? Sahabat-sahabat Nabi pun tanya Nabi juga, apa manfaat infak? Nabi kata satu, tazidul umur. Kita nak kaitkan berinfak tambah umur. Pening otak ni kan. Tazidul mal, nombor 2. Berinfak tu tazidul mal. Macam mana keluar duit dari poket, tapi Nabi kata menambah harta kamu. Tuan-tuan, kita jangan berinfak mesti nak balik duit. Jangan. Konsep yang kata rahmat daripada Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala beri sihat. Nilai sihat ni ada tak sama dengan infak kita? Ni tuan-tuan nak keluar duit sikit lagi ni, lalu kan, lepas insya' ni kan, saya pula nak minta dana. Saya nak kena dana sikit. Nak buat program mobilisasi dan demokrasi di Parlimen Benggong. Benggong ni kena tolong lah tuan-tuan. Orang-orang getah semua. Kita berinfak, otak kita fikir apa? Dapat balik. Itu otak kita. Tapi nyawa yang Allah Ta'ala sambung besok ni, ada tak nilai RM1 yang kita beri tabur? Allah Ta'ala sambung nyawa kita besok. Pakcik-pakcik, wahai ahli fiqh sekalian, sila jawab. Sama tak nilai RM1 yang kita bagi? Tak sama. Katalah kita bagi RM100, tak sama lagi. Allah Ta'ala sambung nyawa kita besok. Malam ni nyawa lagi, sekarang nyawa lagi. Sekarang balik rumah, lepas insya' tidur. Bila tidur, putih nyawa. Allah Ta'ala sambung pagi, pukul 4 juga. Ada nilai tak yang RM10 tuan-tuan bagi malam ni? Tuan-tuan bagi RM100, sama? Tak sama. Jadi jangan dinilai duit mesti kembali duit dah. Sihat. Contoh sihat. Ada nilai sihat ni? Ada nilai. Berapa nilai sihat tuan-tuan? Oh, tak tahu nak cerita. Degup jantung, bubak. Berhenti jantung, bak. Apa macam? Bagus dah. Degup jantung tu sihatnya. Kenapa Allah Ta'ala datangkan sakit juga? Supaya kita menilai sihat tu. Berharga sekali kesihatan itu. Dengan sihat boleh beramal, dengan sihat boleh buat kerja, dengan sihat macam-macam. Jadi kalau infak tu kita kata, Nabi kata tazidul umur, memanjang umur, betul lah. Allah Ta'ala menyambung kesihatan kita. Allah Ta'ala menyambung nyawa kita lagi. Bukan banyak dengan infak tu pun RM1 tu lah. Tuan-tuan tak percaya, tengok tak. Kalau tak percaya lagi, tunggu pula apa? Kira kan, tengok lah. Orang TP ni cuma bagi duit, dia salam bagi duit, dia salam bagi duit. Awak pun balik kira RM1 semua. Saya mula-mula kata tak payah. Kita syarah ni bukan nak duit. Bila Ustaz Nabi ada seorang jemaah, pasal apa? Orang yang bagi duit tu, dia bersalam dengan Ustaz, nanti akhirat nak temu lagi. Nak bagi syafaat pula. Kok Ustaz tu boleh bagi syafaat? Kalau Ustaz tu tak bagi syafaat sama macam tuan-tuan lah. Harap tak lah.
Happy-nya. Saya pergi mana-mana ceramah, bagan Datuk lah, bagan Segerai lah. Kalau di daerah yang macam tu, dia salam bagi duit, mesti orang tepek. Kau tak? Baru di Kampung Diu, tak ada orang kan, Kampung Diu, bagi kau banyak. Seorang dia, salam. Tengok ada duit. Dia orang tepek ke? Kau pun tak mesti. Sebab budaya tu sini ada, lain tak ada. Bagan Datuk tak ada apa. Mata ni. Kuala Lumpur, salah tinggi. Nilai tak ada. Dia hasrat dia nak bagi tu. Dia nak salam. Kemudian nak pergi duit. Nak dapat syafaat besok dia. Kena ambil lah. Ambil pun dah. Terima kasih di atas tuan-tuan yang bagi itu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kabulkan. Ada tuan-tuan nak dapat syafaat daripada Ustaz-Ustaz dan tuan-tuan salam begitu. Infak adalah wajib bagi mereka yang berzakat. Keluarga kena zakat. Jadi tazidul mal, tazidul umur, kemudian menjauhkan bala. Menjauhkan bala. Jadi berinfak menjauhkan bala. Makin banyak infak, makin jauh bala daripada kita. Kemudian melindungi kita daripada azab kubur, menjauhkan kita daripada azab api neraka. Dinding infak kita tu. Apabila berinfak, berinfaklah dengan harta yang paling kita sayang. Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbu. Kamu tidak akan berada di kemuncak kebaikan sampai kamu beri yang paling kamu sayang. Tuan-tuan, ayat ni turun ketika Nabi sedang berehat di sebuah kebun tamar di sebelah masjid Nabi. Bila Nabi baca tu ayat ni pada sahabat ni, ya Rasulullah, inilah yang paling aku sayang. Kebun tamar ni lah yang paling aku sayang. Satu, dia duduk sebelah masjid kamu. Dua, kamu selalu datang ke kebun tamar ni. Bila ada air terjun nahar, anak sungai, ya Rasulullah, aku nak bagi semua ni pada kamu. Begitu sahabat. Kita ni kalau buat kempen kumpul baju terpakai, tu dia berlori mari. Betul tak betul? Tuan-tuan diam, tuan setuju. Berlori mari. Baru ni kita buka sekolah. Kita nampak lah. Kita nampak anak kita nak sekolah. Saya 5 anak sekolah. Dalam kehidupan kita ni, bila kita nampak anak yatim fakir miskin ni, raya kita nampak sungguh sian, tak dapat raya. Nak pergi sekolah ni pun tuan-tuan, sebenarnya suatu kegawatan ni bagi anak yatim fakir miskin. Jarang kita santuni tu. Baru ni kita buat di Bagan Serai, Dun Alu Kongsu, Dun Selingsing dan Dun Semangka. Belanja untuk anak yatim fakir miskin 300 orang. Kita belanja hampir dekat 35,000. Belanja baju sekolah satu, seluar sekolah satu, stocking satu, kasut satu, beg sekolah satu. Bila bawa van ke kampung tu kan, kita kata anak tuan 2 orang. Pada hadiah nak 5 orang yang kita bukan boleh pilih satu keluarga semua pergi. Kalau macam tu tak cukup bajet, kita beli 5,000. Kita kata 2 orang. Kumpul. Patut dalam van tu ada 11 orang, ada 13 orang, 2 orang tambah. Anak banyak tadi solid juga. Naik. Pasal memang tak mampu. Kita hanya nampak anak yatim ini benda raya. Tapi bila nak masuk sekolah, jangan. Patut kita bawa anak. Kita jadikan anak angkat anak yatim ni, bawa dia ke tempat-tempat yang sesuai untuk beli baju, belikan yang baru. Kita tak ada anak dah. Anak semua dah besar. Pencin besar.
Nak makan tak ada. Makan pun separuh. Sotong tak boleh makan, ketam tak boleh makan. Bajet sotong, bajet ketam, bajet makanan laut tu berikan anak yatim. Tak ada ya. Kita nak memberikan harta yang paling kita sayang. Bukan harta yang sudah tidak kita mahu lagi. Tidak dinafikan hal ini adalah sukar untuk dilakukan, tetapi itulah tarbiyah daripada Allah Ta'ala. Kita nak buat semayang ni macam mana? Balik pada semayang tu. Macam mana semayang ni? Mungkin inilah semayang yang terakhir. Bila kita membuat anggapan inilah semayang terakhir, maknanya kita akan semayang yang terbaik. Tak ada sambil lewat. Kita buat sungguh-sungguh pasal mungkin inilah semayang yang terakhir. Sama dengan infak. Datang kotak infak, setengah kita kata apa? Datang lagi. Bila habis-habis minta you. Tuan-tuan nak bagi beri. Jangan sebut apa-apanya. Nak letak dalam minda kita ni, mungkin infak inilah akan membawa kita ke syurga. Ulang maksud. RM1, bawa RM5, mungkin inilah gambarnya infak yang membawa aku ke syurga. Ya. Kena-kena RM50. RM50 macam mana? Inilah berat RM50 ya. RM5, RM10 okey, lagi RM20 okey. Mari RM50. Berat juga. Mungkin inilah infak yang membawa aku ke syurga. Masuk. Jangan lagi persoal, datang lagi, minta lagi, kerja rumah tak ada lain, minta. Ya Allah. Reta yang ada pada awak tu Allah tak ada beri. Orang punya Allah, memang Allah tak ada bagi, tapi kalau tak usaha tak dapat. Ada orang usaha siang malam pagi petang tak dapat. Menyatulah reta dia dapat. Pasal apa? Itu dah muktamad dari Allah Ta'ala. Kita ada usaha yang sikit dapat banyak. Ada usaha banyak dapat sikit. Ada usaha banyak tak dapat. Ada. Kuliah maghrib tak datang, kuliah isyak tak datang, subuh tak datang. Apa yang tak datang? Awak meeting saja. Tapi pendapatan tak tu kan. Jangan kita sebut macam tu. Beri. Kalau kita nak beri. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai' fa innallaha bihi alim. Kalau kamu bagi yang lain dari itu yang kamu tak sayang tu, fa innallaha alim. Maka sesungguhnya Allah tahu. Tahu. Allah Taala tahu. Kalau bos kita duduk sebelah, kita nak bagi infak banyak mana? Sikit. Malu ke bos. Saya ingat dulu satu kali, satu sultan, kita buka masjid tu, lepas masjid tu berbetulan hari itu kita buat operasi berinfak lepas Jumaat infak. Itu sultan tu lalu dia gini tau. Jadi dia punya belakang suruh 10. Oi, 10 je. Satu lagi 50. Baru dia jalan. Depan sultan bagi 10. Apa ya? Dia macam ni. Bab lagi 50 pula. 50 baru sultan tu dia jalan. Tapi tak patutlah sultan 50, patut 5,000 lah. Tapi maknanya bila sultan tu tak mau bagi yang sikit, bagi sikit sultan tu. Boleh. Bukan duit dia pun. Ini fa innallaha alim. Allah tahu yang kamu bagi itu yang kamu sayang ke, yang kamu tak ada. Takkan Allah Ta'ala tahu. Itu sebab tuan-tuan, hindar diri daripada berpura-pura dengan Allah Ta'ala. Tak ada guna. Kita ambil nikmat Allah, nikmat siang, kita ambil nikmat malam, kita ambil nikmat malam.
Tanya, suka tak nikmat malam? Macam tak suka. Nikmat malam ni yang paling ditunggu oleh pengantin baru, nikmat malam. Tuan-tuan dulu malam pertama, kira tunggu malam je. Betul tak betul? Dengan nikmat malam boleh beranak pinak, dengan nikmat malam dapat macam-macam yang Allah Ta'ala beri. Ini apa nikmat malam? Bila Allah Ta'ala nak minta, datang tabur pada kita, fa'innallaha alimun. Allah tahu yang kamu bagi itu, yang kamu sayang ke, yang kamu tak sayang. Arahan berinfak juga mestilah dilakukan sama ada dalam keadaan senang atau susah. Berinfak dalam keadaan susah akan menerjemahkan jati diri seseorang. Sesungguhnya Allah menyediakan bagi orang itu syurga. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Segera kamu kepada keampunan Allah dan syurga seluas langit dan bumi disediakan oleh Allah Ta'ala untuk mereka yang bertakwa, lil muttaqin. Siapa dia tu? Alladzina yunfikuna fis sarra, iaitu orang yang berinfak pada keadaan senang, wa dharra, pada keadaan susah. Ni kita bahas. Satu orang kat Malaysia ni buat rumah 22 juta kan. Dia kata, patut ustaz dia kaya. Rumah siapa 22 juta angkat tangan. Kalau ada 10 orang pun mana biasalah. Takat rumah kita 100,000, itu biasa. Ramai orang di sini pun rumah 100,000. Kalau 200,000 dah kurang, kalau 300,000 dah kurang dah. Kalau 400,000, setengah juta tu pun dah tak tahu lah apa isi rumah setengah juta. Kalau rumah 22 juta, apakah patut rumah 22 juta ni? Alangkah baiknya kalau diinfakkan dalam keadaan senang. Ni dia cat stadium. Warna pink, 4 juta. Pasukan Kelantan tu pakai baju, nama pasukannya Red Warrior. Pink Warrior. Pink Panther. Bukan, kekal Red Warrior, tapi pakai baju pink. Maknanya duit sudah menguasai pemikiran. Saya dapat duit Yahudi, tak ada kira. Saya duduk Ipoh, yang sekaya itu pun duduk Ipoh juga. Bila kita ada satu tempat tu dekat dengan rumah dia, ada di kalangan jemaah tu yang kerja dengan dia. Tinggi ni minta surat, minta derma surat, satu tak ada. Boleh bagi derma kalau surau buat konsert Avaganza. Macam mana tuan-tuan? Masjid Lama Taiping saya siap, tapi tukar warna pink. Lepas tu tak cukup dengan warna pink, masjid mesti buat konsert Avaganza. Macam tuan-tuan tak? Tak payah. Fisara wa dharra, infak dalam keadaan yang sukar maupun dalam keadaan senang. Jadi berinfak keadaan senang mudah. Awal bulan datang tabur tu dia banyak sikit. Hujung bulan darah susah datang uzan, bawa bekal dari rumah. Tapi tetap juga berinfak. Pasal apa? Ini tuntutan. Maknanya ketika darah tu kita sikit dah infaknya, pasal duit dah tak ada. Tapi infaknya ini yang dilatih oleh Quran dalam konteks kehidupan kita. Wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Orang yang menahan marah, kemudian orang yang memaafkan orang lain. Ini jenis manusia yang Allah Ta'ala sediakan untuk dia syurga seluruh langit dan bumi. Dalam berinfak wujud
aulawiyat, keutamaan. Infak dalam menegakkan agama dan hukum Allah adalah infak paling utama. Dalam banyak-banyak kita pergi satu masjid, ada 4 je, seminggu 1 kali mengaji. Itu kira tak payah letak duit dalam tabung. Tak cicak banyak. Satu kali saya pergi masjid Masjid Jawang nak ceramah habis Isyak. Pergi Maghrib. Maghrib tu ada 5 orang. Isyak tinggal 3. Kami 2, kemudian imam tu. Maghrib Isyak tu tak ada kerja lain. Kutip cari cicak. Tuan-tuan, kalau masjid mengaji dengan kita ni ada, dah ada jumpa cari cicak? Tak sempat cari cicak nak kering. Ada dah orang kat apa? Jadi keutamaan dalam berinfak ni ialah menginfakkan harta pada perjuangan Islam. Ada satu hadis Nabi kan, Yusuf Qaradawi angkat hadis ni, sebut dalam kitab dia Aulawiyah, Fiqhul Aulawiyah. Datang sama sahabat Nabi. Ini nak tengok tertib dalam konteks berinfak. Walaupun dalam konteks infak tu yang paling utama ialah menegakkan hukum Allah. Sahabat Nabi datang ke Nabi tanya, "Ya Rasulullah, kalau aku ada 1 dinar, pada siapa patut aku bagi?" Nabi kata, "Pada bini kamu." Ini bukan pasal tegur bini. Nak bagi bini ni pasal kita bukan nak ngurus dapur. Tahu-tahu dapur? Beli bawang besar, bawang kecil, beli. Ni tengok muka pun tahu. Bini dah ngurusnya, beli cabai, beli segala macam. Jadi peruntukan dapur ni tuan-tuan bagi lah. Jangan tuan-tuan hujah bini kerja guna duit dia, jangan. Tapi kalau bini kata tak apa, dapur saya settlekan. Entah. Lega lah tuan-tuan, tak payah duit dapur. Tapi kalau beli diam aja, dia kerja, diam aja. Mana kena bagi? Kalau aku ada 1 lagi dinar ya Rasulullah, pada siapa patut aku bagi? Anak-anak kamu. Maksudnya semua sekali, yang kita mak kita, ayah kita, semua sekali. Jangan sampai mereka meminta-minta. Kalau aku ada 1 lagi dinar, Nabi kata pada kenderaan kamu. Ni nak pergi masjid, nak pergi cari makan, nak pergi pejabat, nak jumpa orang, nak ceramah. Minta maaf lah, kita awak tak boleh. Kalau langgar lepak ayo mati je. Jenis kereta kopi itu pergi tukar. Tak boleh lah. Ustaz-ustaz ni bukan style zuhud. Dia nak ceramah jauh pula. Saya saja je buat maybe tu kok arwah dia nak offer emas ke aku. Ini je kuda yang saya ada yang terbaik untuk saya takat ni, maybe. Dia kata ambil lemas apa semua. Kau tak tahu rosak mampu aku. Yang ni senang je. Tukar minyak hitam, tukar sikit-sikit jalan. Kalau aku ada 1 lagi dinar, siapa patut aku bagi? Kenderaan tadi. Lepas kenderaan baru datang infak fi sabilillah. Bukan infak dulu. Kalau kita tetap tertib tu infak dulu, ini salah. Aulawiyat tak ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi betul. Mesti settle dulu rumah, mesti settle dulu anak-anak. Tuan-tuan, anak-anak kita ngaji sekolah ni, kalau cucu ngaji sekolah ni, kalau bagi RM1 tak cukup. RM2 tak cukup. 3 gamuknya. Kalau kita bagi RM1, dia pergi sekolah, tapi dia minta kawan. Minta kawan tu jangan. Dan itu Nabi jaga tu. Tuan-tuan boleh cucu pula. Cucu tu dengan tuan-tuan. Anak orang tak ada, cucu. Sesuapkan diri, boleh cucu pula. Tuhan ni, dia bagi pun ada hal. Bila dah habis anak tu, maknanya Allah Ta'ala suruh beramal. Siap pergi akhirat. Kita dah nak boleh cucu lah, tak lah, boleh lah. Bagi-bagi pergi hantar. Orang nak sengah wirid, subhanallah, subhanallah, subhanallah.
kita balik rumah pasal apa nak hantar cucu pergi sekolah. Tak apa. Tapi kalau bagi RM1 dia tak cukup. Kena lebih. Jadi kalau menyanggupi bela cucu ni kena sanggup semua. Termasuk di perbelanjaan dia. Apa perintah Allah dalam Quran? Surah Taubah ayat 110. Inna Allah ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi'anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli daripada orang-orang beriman akan jiwa mereka. Minal mu'minina anfusahum dulu. Wa amwalahum, dan harta mereka. Jadi orang ini tuan-tuan semua serah diri pada Allah Ta'ala. Menyerah dirinya kepada Allah Ta'ala, menyerahkan hartanya kepada Allah Ta'ala. Kita semayang tu Allahu Akbar, adakah rasa kita punya? Ada rasa tak? Kita rasa kita punya tak? Kita sudah meletakkan kerusyukan dalam semayang tu, nak tumpu Allah Ta'ala tu. Tak ada dah buat fikir, tak ada dah. Orang yang ada tarbiyah salat yang baik itu, maknanya lepas semayang dia menyerahkan dirinya, jiwanya, hartanya kepada Allah Ta'ala. Bi'anna umul jannah. Kemudian Allah gantikan dengan jannah Allah. Yuqatiluna fi sabilillah. Mereka berjuang pada jalan Allah. Fayuqtalun, mereka bunuh, wa yuqtalun, dan terbunuh. Wa'dan alaihi haqqa, demikianlah janji Allah yang benar. Fi Taurat, dalam Injil, wal Injil, dalam Taurat dan Injil, wal Quran, dan Quran. Wa man awfa bi'ahdihi min Allah. Datang bi'ahdihi. Dan siapakah lagi yang lebih menyempurnakan janjinya daripada Allah Ta'ala, yang tidak pernah memungkiri janji. Bi'ahdihi min Allah. Fastabshiru bibai'ikumul ladzi bay'tum bih. Datang perkataan bai'ah. Ini yang dibahas dalam masyarakat. Bai'ah, ada ke bai'ah? Ni lah bai'ah. Fastabshiru, dan bergembiralah. Bibai'ikumul ladzi, orang yang berbai'ah dengan bai'ah dengan Allah Ta'ala. Ada bai'ah dengan Allah Ta'ala. Jangan salah ayatnya. Allah Ta'ala siapa yang berbai'ah dengan dia, Allah Ta'ala tidak pernah memungkiri janji. Kemudian Allah Ta'ala kata fastabshiru, bergembiralah orang yang memenuhi bai'ahnya dengan Allah. Ini tuan-tuan tunjuk ni. Balik rumah tengok ayat 110, 111 surah Allah. Tengok tafsir. Maknanya orang yang berbai'ah dengan Allah Ta'ala, tuan-tuan, dalam perang Mu'tah, Nabi lantik 3 orang. 1, Nabi lantik panglima perang. Nombor 2 Ja'far, nombor 3 Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah ni berbai'ah dengan Allah Ta'ala. Yang 2 tu syahid, mati. Ja'far ambil lagi. Bila Ja'far mati, datang bai'ah. Di mana bai'ah Abdullah bin Rawahah? Pada malam Bai'atul Aqabah, di hadapan Nabi SAW. Mati syahid. Orang musuh potong tangan kiri, pegang bendera, musuh potong tangan kiri, pegang bendera tangan kanan, potong tangan kanan, peluk pula, tak lepas. Memenuhi bai'ah dengan Allah. Lalu Allah memberikan khabar gembira. Fastabshiru, berita gembira kepada orang yang berbai'ah di kalangan kamu dengan bai'ah dengan Tuhan. Wazalika huwal fawzul azim. Orang yang demikian sifatnya mendapat kejayaan yang besar di sisi Allah Ta'ala. Jadi maknanya harta orang ini bukan lagi milik dia. Mudah-mudahan kita antara orang yang ada bai'ah.
Satu, keutamaan dalam ini menegakkan hukum Allah, berinfak kepada parti yang hendak memperjuangkan hukum Allah. Kedua, majlis pengajian ilmu dan persiapan mereka menuntut ilmu. Ini infak yang besar. Pengajian ni, tonton infak tadi, tabung berjalan kan. Guna untuk bagi sikit hadiah kepada ustaz yang akan mengajar. Semua wajib lakukan. Kaedah fiqh ni, usul fiqh ni, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Pahala yang tuan-tuan bagi dalam konteks infak untuk mendatangkan ustaz-ustaz mengajar sini, dapat pahala wajib. Memberi bantuan kepada mereka yang tertindas, juga dapat pahala wajib. Myanmar, Palestin, segala macam. Berinfak untuk kepentingan umat Islam dalam aspek penggunaan umum, pembinaan masjid, pembinaan sekolah, pembinaan mushaf, pembelian mushaf Quran dan menginfakkannya, pembinaan kolam, telaga, tali air untuk kegunaan manusia, pembinaan jalan raya, pembinaan penerbitan makalah, pembiayaan penerbitan makalah. Yang makalah ni jangan orang anggap dia macam satu jihad. Padahal tuan-tuan cetak buku ni mahal, hardcover mahal, tak mampu. Kumpul-kumpul duit, minta sikit-sikit, lepas tu dapat model, pergi cetak. Bila kita dapat terkumpul macam ni, baru datang kefahaman tu. Berdasarkan Allah yang atas, mengerjakan haji umrah untuk kali kedua, hukumnya sunat. Sedangkan berinfak untuk perjuangan Islam adalah wajib. Membantu umat Islam yang tertindas adalah wajib. Begitulah seterusnya. Kita duk kira amal kita seorang. Kalau kita infak pada jalan Allah Ta'ala, ini untuk amal. Kita berinfak untuk asnaf, ini untuk amal. Kita berinfak untuk supaya hukum Allah tegak, ini untuk amal. Tapi kalau kita pergi haji, pergi umrah untuk kita seorang, banyak kita layan ibadah seorang, kita tak layan ibadah kami. Kita bagi juga, tapi tak macam ibadah seorang tu. Pergi Mekah, pergi umrah 5,000, kita bagi infak untuk ni RM5. Sama tak nilainya? Sedangkan RM5,000 tu seorang, awak seorangnya. Sedangkan RM5 ni nak kongsi ramai. Kalau kata kita infak ni tabung ni RM5 untuk bagi satu ustaz, patut jangan bagi satu ustaz lah. Tuan-tuan kata kerja tuan kuasa masjid, berapa kamu bayar ke Ustaz Wan? Aku bayar. Barulah duit infak tu simpan. Tuan-tuan bayar. Kalau ada 30 orang, 30 orang pencen cukup lah. Ada yang mengajar sini RM1,000. Tak ada. Kalau kita memberi keutamaan pada ramai, akan terbela semua umat Islam. Tapi bila kita melihat kepentingan seorang, pergi umrah seorang, kita seorang yang beribadah, tak banyak kita dapat membela orang ramai. Dalam konteks yang sama, berinfak dalam masjid pada hari Jumaat juga hendaklah diperhalusi. Antara masjid yang wujud pengajian dengan masjid yang tiada pengajian, maka aulawiyat infak adalah kepada masjid yang menganjurkan pengajian. Tengok, tuan-tuan pergi sini biasa kan, kata lebih tempat lain pula, tengok tu dia senarai kuliah bulanan 50, bagi banyak. Tengok kuliah bulanan 4, seminggu 1, itu bagi sikit ya. Aulawiyat kemestian dalam konteks infak. Masjid yang tiada pengajian tidak wajib diberikan infak. Antara masjid yang menganjurkan 40 pengajian sebulan dengan masjid yang ada hanya 4 pengajian, maka infak kepada masjid yang menganjurkan 40 pengajian menjadi keutamaan. Tuan-tuan tengok hari ini semua masjid ikon. Ada satu masjid tu, bila tukar wiring aja, tu dia